Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, live kali ini saya nak berkongsi tentang tajuk kekunci, ilmu penunduk dan juga jin asyik. Okey, terima kasih Am tolong share kan. Okey, siapa-siapa yang tengah live sekali tolong kongsikan topik ni. Topik ni antara topik-topik yang bagi saya penting, terutama bagi lelaki, tapi tak kurang yang penting bagi wanita. Topik hari ini adalah topik kekunci, ilmu penunduk dan juga jin asyik. Apa kaitan ketiga-tiga ni? Dia merupakan sihir lah, sihir. Dan kalau ada apa-apa soalan, yang menonton live ni boleh ajukan soalan. Mudah-mudahan video ni bermanfaat untuk kita semua. Okey. Sihir yang saya nak kongsikan hari ni tentang kekunci, dia boleh, orang kata seseorang tu, individu tu, dia boleh kena kekunci ni, sihir jenis ni disebabkan melalui makan. Orang kata kalau kena ilmu kekunci, ilmu penunduk, dia mudah terkena melalui makan. Orang tu dia makan nasi yang seseorang tu dia bagi, orang kata bila kita ambil je makanan tu masuk ke dalam mulut, orang kata benda yang paling berkesan, paling cepat masuk dia melalui makanan, masuk ke dalam mulut kita. Dan bila makanan yang masuk melalui mulut, dia akan serang otak kita, fikiran kita, dia akan serang ke organ-organ yang dikhususkan berkaitan dengan kekunci. Okey. Dan sihir kekunci ni juga ataupun ilmu penunduk ni, dia boleh kita kena melalui gambar. So dia gambar yang kita post dekat Facebook, dekat IG, kita share tentang kehidupan kita, even video live yang dikongsikan juga menjadi sebagai gambar ataupun video tentang diri kita, pun boleh juga diguna pakai untuk tujuan kekunci ilmu penunduk. Boleh diguna pakai. Gambar ni dia tak ada lah orang kata secepat macam mana yang kita kena melalui makan. Kalau kena melalui makan, dia cepat kena. Tambah pula orang yang buat kita tu, dia hari-hari bawa makanan kat kita. Hari ni dia hantar bawa makan, esok dia hantar bawa makan, lusa dia hantar. Setiap hari makanan yang dia hantar tu, maka kita hari-hari makan benda-benda kotor, benda yang dikhususkan untuk sihir. Maka orang kata dia makin ampuh lah, dia masuk makin banyak makanan kotor yang masuk badan kita, semakin kuat sihir kekunci ataupun ilmu penunduk dikenakan pada seseorang tu. Okey, ada berikutnya, bentuk sihir ni juga boleh terkena pada seseorang melalui pakaian. Bila kita kehilangan pakaian kita, terutama pakaian dalam, orang kata bra ke, underwear ke, boxer ke, benda-benda ni, ataupun kain pelikat, pakaian-pakaian yang kerap kita guna, terutama yang tak dibasuh, tak basuh, orang kata mangsa punya pakaian tu, kalau seseorang ambil dengan tujuan untuk buat sihir kekunci penunduk, dia cepat kena. Termasuk pakaian yang kita pakai, baju dengan seluar yang kita pakai, baju kerja ke, itu pun boleh juga diguna pakai untuk kekunci. Okey, saya terangkan tentang kekunci penunduk ni. Maksud dia, ilmu tu boleh kena pada kita, pada seseorang tu, individu tu, melalui makan, melalui gambar ataupun video dan Facebook ataupun social media, WhatsApp, macam-macam. Atau pakaian, dan juga orang kata daripada bentuk bulu-bulu lah. Saya guna istilah bulu-bulu ni sebabkan oleh janggut kita pun bulu, rambut kita bulu. Maksud dia kuku kita pun boleh diguna pakai. Maksud dia apa-apa sesuatu yang ada pada badan kita ni diambil dan diguna pakai untuk kekunci, maka insya-Allah, bukan saya kata insya-Allah lah, maksud dia berkemungkinan besar benda tu boleh berfungsi, boleh diguna pakai. Okey. Jadi bila orang yang kena ilmu-ilmu ni, apakah tanda-tanda yang bakal dialami oleh mereka? Okey,
Jadi antara tanda-tanda yang bakal dialami, pertama, orang kata seseorang tu, kalau kita tengok keluarga kita yang terkena ilmu tu, pertama kita tengok dia akan berubah sikap. Dia akan jadi seorang yang, kalau seorang periang dengan keluarga, tiba-tiba dia akan jadi seorang yang ganas, bengis, mudah melawan, tidak mau ikut cakap. Itu salah satu. Tetapi kena ingatlah, kalau kita orang muda yang dia ambil pil, hayal, ais, dia akan mengalami juga keadaan ni. Dia curi duit, dia akan, orang kata, suka melawan keluarga walaupun dulu dia seorang yang baik. Itu isu dadah. Kita tak berubat bab dadah sebab dadah ni dia suka nak diubati. Individu tu dia suka nak berubah. Sebab tu kita tak buat rawatan tentang dadah. Okay, kita balik pada cerita sihir kekunci. Orang yang kena kunci, pertama kita akan nampak perubahan pada sikap dia. Kedua, orang yang kalau kita tengok apa suami ataupun isteri yang terkena ilmu penunduk ni melalui kekunci ni, dia makan, kita akan nampak sedikit sebanyak dia punya sifat dia berubah. Maksud dia daripada seorang yang periang, bercakap, independen, boleh buat kerja sendiri, tiba-tiba dia berubah, dia jadi macam seorang yang tak boleh buat kerja, perlu diuruskan, perlu bantuan. Itu adalah bentuk-bentuk bila dia dah terkena. Maksud dia makanan yang kotor tu, ilmu yang bentuk-bentuk kekunci menyebabkan fikiran dia dah mula merosot. Keupayaan, orang kata diri dia tu semakin lama semakin dirosakkan oleh bentuk-bentuk sihir tadi tu. Okey. Jadi sihir tadi juga dia boleh menyebabkan, orang kata, orang tu dia mudah lupa. Kadang-kadang sampai setahap dia akan, orang kata, sampai boleh meleleh yak liok. Dia jadi macam bodoh tu. Okey, ilmu kunci ni juga boleh diguna pakai walaupun tak disebut tadi. Dia kata, saya sebut tadi, makanan, gambar, pakaian, bulu-bulu, dan dia juga boleh terkena melalui bentuk-bentuk haiwan. Maksud dia kalau orang seru, orang buat kita menggunakan burung merpati. Maksud dia sejinak-jinak burung merpati, maksud dia kita akan jinak lah, macam burung. Kalau orang guna teknik kucing, maksud dia manja-manja kucing, so dia akan jadi mangsa tu seperti manjanya kucing lah. Kalau dia guna beruk, kera luku lah, dia akan jadi bodoh, dia akan jadi bertindak seperti kera monyet. Okey, itu kalau orang kena kekunci lah, antara bentuk-bentuk. Jadi selain pada kesan kepada perubahan pada sikap, kedua kita akan nampak perubahan kepada ingatan, tindak tanduk seseorang yang terkena ilmu tu. Kemudian orang kata kekunci tu kalau kena pada pasangan suami isteri, dia akan jadi bila dia orang duduk bersama, duduk sekali, maksud dia akan rasa pasangan dia ni panas badan lah, bahang lah, rasa rimai, tak selesa. Lebih baik suami tu tak balik rumah tak apa, lebih baik isteri dia tak balik tak apa. Ataupun suami suka keluar, tak mau duduk rumah, dia jadi rumah tangga tu tak tenang, tak aman. Dan bila duduk jauh pula, dia rasa macam rindu, teringat. Ada setengah kes tu dia orang mesej pasangan dia orang, rindulah nak, orang kata nak bermesra, tetapi bila balik rasa macam hambar, kosong. Dia orang tak boleh nak bawa perjalanan apa suami isteri tu, dia orang tak boleh nak bawa sebab gangguan tadi tu. Okey. Dan dia akan alami berikut tanda-tanda yang berikut lagi. Kalau kata pasangan yang belum berkahwin, suami, orang kata lelaki ataupun perempuan yang terkena ilmu pengasih ni, penunduk ni, dia akan jadi angau, gila angau. Makan teringat kat kawan tu, mandi teringat kat kawan tu, tidur fikiran boleh berfikir tentang individu tersebut. Kalau kata perempuan kena, dia akan teringat dia kat lelaki tu, boyfriend dia ke, ataupun orang yang dia benci ke, tapi mungkin masa dia tolak apa kawan tu mengorat dia, mungkin dia kata hang sampai mati pun aku takkan terima hang, mungkin hang huduh buruk. Jadi lelaki tu geram, sakit hati, buat dekat dia melalui orang kata dendam. Jadi dia akan jadi keadaan mandi pun dia akan teringat lelaki tu, orang kata terangau-angau. Okey, jadi angau-angau ni kalau kata dibawa kepada bentuk jenis pada hawa nafsu, dia menyebabkan lelaki atau perempuan ni akan terbawa ke dunia hubungan orang kata haram lah, hubungan seks yang salah. Okey, jadi menyebabkan mereka akan terbuai.
Jadi tapi lepas tu mereka akan rasa bersalah, rasa menyesal, tetapi benda tu akan berulang-ulang. Dan sihir yang menyebabkan hubungan menarik perasaan seks ni, dia akan berulang-ulang dan menyebabkan mereka mengalami, orang panggil, mudah cerita, dia panggil jin asyik. Sebab itulah topik yang saya tulis kat sini menerangkan tentang jin asyik. Sebab orang yang terkena jenis kekunci penunduk ni, dia orang akan diganggu oleh jin asyik. Mereka merasa asyik dengan perasaan, fikiran, teringat-ingat dan mereka akan terbuai dengan perasaan seks tadi tu, kan. Jadi mereka akan alami lagi tanda-tanda. Kalau kata rumah tangga yang berkahwin ni ataupun lelaki, dia orang akan alami salah satunya gatal di bahagian alat sulit dia orang. Orang yang pernah mengalami keadaan kekunci, dia pernah bercerita, berbincang dengan kita. Dia mengalami bentuk rasa seperti V di badan dia. Dia rasa kekunci di hawa nafsu belah kanan, dan juga perasaan dia di dalam hati dia di bahagian kiri. Dalam jantung kita ni sebenarnya hati, perasaan kita. Dan dia akan rasa berbentuk V. Maksud dia dikunci hawa nafsu, dikunci perasaan dan dikunci orang kata alat sulit, sama ada lelaki atau perempuan dikunci, sama ada dikunci oleh pasangan mereka sendiri, dikunci oleh seseorang, ataupun dikunci oleh orang kata secara paksa kekasih. Jadi mereka akan mengalami rasa sakit. Sebab itulah bila dia orang duduk di sebelah pasangan ataupun sesiapa-siapa, dia orang tak akan boleh ingat pada orang yang ada kat tempat, tapi teringat pada orang yang buat dia orang, teringat pada pasangan dia orang. Ataupun kalau dia kata suami ni yang dah ada isteri yang pertama, kalau isteri yang kedua buat ataupun kekasih dia buat, kemungkinan dia akan tak suka pada isteri dia, dan akhir boleh bawa pada perceraian. Tapi suami ni dia akan teringat pada pasangan dia ni, teringat gila, orang kata angau, nak kahwin sangat-sangat, disebabkan oleh bentuk-bentuk ilmu jenis kekunci. Dan kalau lelaki yang terkena ilmu kekunci, sama juga perempuan, dia akan sakit di bahagian alat sulit. Kalau wanita, dia akan orang kata berbau, alat sulit mereka berbau, gatal-gatal, atau orang kata wujudnya keputihan yang melampau, yang luar biasa, hormon ataupun haid yang tidak teratur, darah ketul yang keluar, yang ketul-ketul, yang banyak, yang orang kata bukan normal. Kemudian dia akan sakit bahagian alat sulit. Dan kalau terkena pada lelaki akan mengalami keadaan dia akan gatal di bahagian alat sulit juga. Sama juga dia akan naik fungus, dia akan naik ruam-ruam, sakit kulit. Dan dia akan mengalami satu keadaan yang orang kata dia tak selesa nak pakai underwear. Dia akan, mungkin daripada underwear dia akan tukar pada boxer, dan dia lebih selesa dengan pakaian yang orang kata longgar. Mungkin dia lebih selesa pakai kain pelikat. Dan salah satu ciri-ciri orang yang terkena kekunci ni, kita boleh tengok daripada pandangan jauh kita. Bila dia berjalan, dia macam tak selesa, dia akan adjust parking. So dia duduk tak selesa, duduk memandu tak selesa, dia duduk kat mana pun dia akan rasa tak selesa disebabkan kekunci di bahagian alat sulit. Okey, itulah kesan-kesan orang kata tanda-tanda yang terkena pada orang-orang yang terkena ilmu kekunci. Okey, jadi kalau katalah orang kata kalau kes tu semakin teruk, lelaki dia berkemungkinan boleh membawa kepada angin pasang. Dia akan sakit angin pasang, sedangkan itu disebabkan oleh kekunci pun boleh juga. Dan perempuan dia haid dia tak teratur dan beremosi, dia mudah melenting, dia mudah marah, tak suka sana, salah sini, ada je yang tak kena. Jadi tadi daripada awal saya terangkan tanda-tanda kekunci, ilmu sihir penunduk. Kalau siapa-siapa yang terkena, kalau hanya sekadar orang kata bersabar dengan masalah rumah tangga, kita sebut istilah rumah tangga lah, sedangkan hakikat dia kena kekunci ataupun sihir penunduk, hanya bersabar sahaja, sedangkan tak ada inisiatif rawatan, tak guna juga. Yang penting tujuan dia adalah datang ataupun berikhtiar untuk berubat. Mudah-mudahan dia membantu menyelesaikan masalah ni. Kalau hanya sekadar suami tak suka kat aku lah, bersabar saja, tak berusaha,
So tak ada apa perubahan akan berlaku. Ataupun bila mereka berhubungan, si isteri akan rasa macam kering, tak rasa nikmat, orang kata sakit, tapi tak ada apa-apa perubahan. Jadi tak ada manfaat kalau tak diubati. Dan ada juga kes-kes kekunci penunduk ni yang merujuk pada saya. Dia punya critical case, tapi dia orang tak datang. Pertama, satu kes Singapura, yang kedua perempuan yang mengalami, dia cerita kata dia mengalami gangguan sampai tahap merasa bersama dengan seseorang lelaki. Dia punya tahap sampai sakit dan dia merasai hubungan tu terjadi. Mula-mula dia cerita kat suami dia tak percaya, macam ya. Tapi bila dia kata bila dia duduk sebelah suami dia, dia orang tidur, bangun pagi, dia bagi suami dia bukti yang dia telah diganggu oleh jin asyik, disebabkan oleh bentuk-bentuk ilmu penunduk ataupun kekunci yang berlaku pada dia. Dia boleh rasa macam mana seseorang tu bersama dengan dia. Tetapi bukanlah semua kes yang merasai bersama tu disebabkan oleh kekunci, tak. Kadang-kadang boleh disebabkan oleh saka keturunan, boleh juga disebabkan oleh gangguan jin asyik. Tetapi untuk topik ni saya cerita tentang kekunci penunduk, dan dia boleh membawa pada tanda-tanda jin asyik. Dia orang diganggu sampai tahap dia merasai hubungan tu. Dan yang kes Singapura tu, seorang wanita Indonesia, dia duduk Singapura, dia tak boleh main lah, kita dekat Lustak, nak buat rawatan. Dia merasai hubungan sampai tahap dia rasa terkoyak. Sampai tahap tu kritikalnya kes dia, sampai tahap orang kata luar biasa. Tapi kes-kes macam ni, gangguan-gangguan jin ini, dia perlu dibuat rawatan, dia perlu diusaha, diikhtiar untuk dibuang. Dia tidak boleh hanya orang kata menunggu biar waktu berlalu ataupun membiarkan gangguan tu terus mengganggu, sebab dia akan memberi kesan pada tubuh badan kita. Ada setengah kes dia akan mengalami lebam-lebam pada tubuh badan. Sekali dia tukar kanan, sekali dia tukar kiri. Lepas tu lama-lama badan kita akan menjadi letih, emosi tidak stabil, mudah terganggu, menyebabkan rutin harian kita tidak seimbang. Dan ilmu-ilmu ni juga menyebabkan orang kata rumah tangga berantak, boleh bercerai. Dan kalau yang belum berkahwin, boleh membawa kepada aura kita hilang, turun. Maksudnya bila orang nak berkawan kita tak jadi, orang nak kahwin dengan kita tak suka, ataupun sampai tahap orang tak suka kita, tak ada apa-apa sebab. Orang tempat kawan kerja pun tak suka kita, teman-teman pun susah nak dapat, menyebabkan kita akan mengalami masalah yang berikutnya, itu panggil kemurungan. Punca dia sihir, tetapi kekunci, tetapi akhir sekali membawa pada masalah-masalah yang lain. Wujud pada masalah tadi saya sebut tentang jin asyik, boleh disebabkan oleh masalah rumah tangga, boleh disebabkan, boleh jadi pada masalah kemurungan. Maksud dia, satu masalah yang utama, dia boleh memberi kesan-kesan yang lain. Okey. Saya rasa itu saja live saya kali ini. Terima kasih sebab menonton dan kongsikan, sebab dia banyak manfaat tentang masalah ini kepada masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.